jadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Angkat dek, angkat. Macam tu. Nama saya Nur Syazratul Ain. Apa adik? Nur Syazani, Syazatul. Okey, teruskan dek. Nak tanya kalau macam Umur daripada mana? umur 14 juga. Tahu. Dia dah bagi tahu tadi awak satu sekolah kan? Daripada mana dek? Dari Bangi, Selangor. Oh, Bangi dekat lah, balik Bantar lah. Okey, apa soalan dia? Soalnya contoh kalau abang saya tu macam pelat R. Pelat R, adik nak tunjuk contoh ke nak tanya soalan? Soalan. Abang pelat R, okey, yang macam rumah. Okey lah tu dia sebut rain. Okey dek, teruskan. Boleh ke kalau dia jadi imam? Ustaz, ni soalan ni macam maju sikit lah daripada yang tadi tu. Soalan dia cerita dia macam ni lah Ustaz. Macam abang dia pelat R. Dia contoh dia orang yang lidah pendek. Orang yang lidah pendek dia macam, saya tak suka lah makan ni macam ni. Macam mana pula? Dia bukan potong halkum. Dia lidah pendek. Bolehkah dia jadi imam? Kadang-kadang sebutan dia tak berapa jelas. Yang pelat, kalau dia lelaki di rumah, dia dengan mak dia ataupun dia dengan isteri dia, dialah jadi imam. Bini dia tak boleh jadi imam. Sebab yang menjadi imam lelaki. Tapi kalau dia dalam komuniti di masjid, maka Nabi kata aqra'ukum fil Quran. Yang paling layak menjadi imam yang paling bagus Al-Qurannya. Sebab di masjid itu kita ada banyak pilihan. Jadi makruh dan ditegah orang yang tidak fasih bacaan Qurannya menjadi imam, sedangkan dalam waktu yang sama ada orang yang lebih fasih. Tapi kalau satu kampung tu pelat, Masalah lah. yang tu tak ada masalah. Boleh Cuma bang, ambil hati dia lah. Yang tadi tu kau tanya kalau masjid, namanya masjid kan? Siapa tadi? Siapa tadi? Ni Syawal ke apa tadi? Siapa nama? Apa? Syazani itu bukan nama lelaki ke? Memang nama perempuan. Syarani lelaki Ustaz, Syazani perempuan. Oh, Syazani perempuan. Okay. Jadi kalau di rumah kita panggil apa ya? Maknanya kalau semayang di masjid kita panggil masjid. Kalau di rumah kita panggil rumah lah. Sama je Ustaz. Sama lah. Cuma Ustaz nak kaitkan dengan soalan berkaitan. Kau seorang perempuan kan? Nabi kata perempuan paling afdal sembahyang di rumah. Tetapi kalau perempuan nak datang ke masjid, maka suaminya tidak boleh halang. Dengan syarat berpakaian sopan dan tidak menimbulkan fitnah. Seperti tidak boleh wangi-wangian dan berpakaian ketat, sedat, pandat dan mampat. Wow. Ya? Sebab sekarang budak-budak sekarang banyak yang padat. Suka Jadi apa, ada soalan lagi? Okey. Hai. Tu. Okey. Kesian dia. Tu sekolah saya tau. Saya pelasah buat nanti bagi dia orang tanya pula. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Macam Ustazah nampak Ustazah. Okay. Nak tanya pada Ustaz. Nama dulu kak? Saya Wan Zanirah marah pula ya. Nama saya Wan Zanirah. Saya nak tanya, sekarang ni dalam handphone ada aplikasi Smule. Haram tak kalau Smule tu di kalangan perempuan? Semula yang Kai Bahar menyanyi dalam handphone. Bayang mekar di dalam jiwaku. Semule. Kalau bahasa orang Perak semule lah. Semule. Kalau orang KL semul. Kalau orang Negeri Sembilan semula. Hai bang, dia kutuk negeri kita. Okey. Soalannya apa soalan bang? Semula tu dinyanyikan oleh perempuan, adakah hukumnya haram? Perempuan menyanyi hukumnya boleh. Perempuan menyanyi hukumnya boleh. Dengan syarat. Ayat selepas syarat ini tidak semua suka mendengar. Maknanya tidak memaparkan diri kamu di hadapan khayalak ramai. Sama ada secara live ataupun
melalui media sosial ataupun alam maya sehingga menimbulkan fitnah. Kerana perempuan itu Allah jadikan sebagai makhluk yang cantik, no matter what the size. Apapun saiz perempuan, minta maaf, aku memang suka menganjing. Apapun saiz perempuan, memang Allah jadikan perempuan itu cantik. Perempuan cantiknya pada batang tubuh. Lelaki tidak cantik pada batang tubuh. Daripada atas ke bawah, peti ais 3 pintu. Maknanya kita ni lurus yang lelaki. Tapi lelaki cantik melalui perjuangan hidupnya. Mencari nafkah untuk keluarga. Tapi perempuan, sebab tu aurat perempuan daripada mana ke mana, dek? Pusat sampai, kepala sampai ke lutut. Sampai ke bawah. Aurat perempuan sempurna. Sebab perempuan mesti ditutup semua. Jadi jangan diwar-warkan muka kamu dengan bengot-bengot. Kemudian dengan kembung pipi. Kemudian dengan hidung boleh tarik sampai ke belakang. Yang itu tidak boleh. Menimbulkan fitnah, hukumnya haram. Lelaki tak ada masalah. Tidak ada godaan daripada pakaian ataupun dia punya aurat. Sebab tu aurat lelaki ni singkat. Aurat lelaki mana? Pusat sampai ke lutut. Simple aja. Lelaki dengan perempuan yang bukan mahram, pusat sampai ke lutut. Lelaki dengan pengetuanya perempuan, pusat sampai ke lutut. Lelaki dengan maknya, pusat sampai ke lutut. Perempuan complicated. Dengan bapak mertua lain. Dengan adik kandung lain. Dengan lelaki yang bukan mahram lain. Jadi lelaki ni auratnya pusat sampai ke lutut. Semua keadaan. Towel lah, towel. Pakai kain towel. Jadi kalau dia orang pergi rombongan ke Giant, pakai kain towel pun dah okey dah. Kakak pergi office pakai towel lah. Maknanya nak kira tutup lah. Cuma kalau masuk bawah aircon tu, aircon kuat, sekali angin kuat, towel pun terbang. Menggigit. Pandai-pandai lah kau jawab dengan wartawan. Jelas siapa tadi? Siapa? Boleh Wan tadi Akak yang bertanya, puan yang bertanya tadi. Jadi boleh hantar ke sana pula. Kita tanya. Hai. Dia lambai lagi, hai. Okey. Boleh. Semana-mana boleh. Sebab kita nak semua orang kalau boleh semua tanyalah. Kami balik korang tanyalah. Okey. Siapa nama, keadaan bagaimana, dah kahwin ke belum. Itu semua pengetahuan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Nisrin daripada Nisrin. Saya nak bertanya kepada Ustaz lah, macam mana contoh keadaan dia, family kita macam parents lah. Okay, contoh parents kita is not in really Islamic path and we are already in Islamic path. And bila macam mana, apa hukum kita sebagai seorang anak kalau tak mampu nak membawa ataupun tak mampu nak menunjukkan jalan Islam untuk demi menjaga hati kedua ibu bapa kita? Adakah kita menanggung dosa itu sehingga ke akhirat lah? Saya nak tahu apa hukum kita sebagai anak tu. No matter what, I don't know what are you talking about. So maybe Ustaz understand what are you talking about, then Ustaz please answer her. Okay, listen. Tugas kamu sebagai seorang anak, selalunya anak ni akan di kasta bawah. Kau sebagai anak, kau jangan nak cakap lebih dengan mak. Syurga kau bawa tapak kaki aku. Tapi kau jangan lurus pergi tengok pula, mak mana ada syurga, banyak cagu je. Baik, pertama sekali tanggungjawab kamu, Allah sebut dalam Quran, tak kira siapa pun status dalam keluarga, qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Mak tak pakai tudung, nasihat. Baik, bila kita nasihat dengan cara yang paling lembut, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ajaklah orang di sekitar kamu dakwah ke jalan Allah dengan cara yang hikmah. Jangan kurang ajar. Sebab yang kita dakwah ni mak dan ayah kita. Sekali dengan selembut-lembutnya mak kita terasa. Adakah kita anak derhaka? Tak. Bahkan kita tidak wajib taat kepada mak dan ayah ketika mereka menyuruh melakukan maksiat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Ada seorang sahabat Nabi masuk Islam. Mak dia masih lagi non-Muslim. Mak dia kata, keluar daripada Islam. Kalau tak, aku tak nak makan sampai mati. Apa kata yang si Islam ini anaknya? Mak, kalau kau mati dan hidup balik pun, aku tidak akan keluar daripada akidah. Tak, aku terperanjat benda ni bergegar, aku tahu tak? Bam, jangan banyak buat movement. Okay. Boleh dek? Terima kasih. Terkejut cik. Tiba-tiba ada apa belakang.
Ingat kena kidnap ke tadi orang cuba untuk melakukan jenayah terhadap saya. Okey, boleh kita buka lagi satu soalan. Kita buka lagi satu soalan ni, kalau boleh, kalau yang mana ada soalan boleh tanya, bagi dia lah, suruh dia tanya semua. Okey. Dah on. Hello. Okey, Assalamualaikum. Saya Dayang Madinah binti Tapak daripada Sarawak, wakil HQ Al-Fatih Junior, juara minda tercipta. Okey, saya nak tanya dengan Abang Zul Henry Black. Okey, macam mana kita nak berhijrah? Okey, maksudnya bila kita berhijrah tu, lepas tu kita rasa macam lupa hijrah tu dan buat lagi. Macam mana nak penghijrahan tu jadi kekal, jadi istiqamah? Itu soalan saya. InsyaAllah, terima kasih banyak. Nabi dan para sahabat dulu pernah mempersoalkan juga. Para sahabat pernah mempersoalkan pada Nabi tentang perkara iman ni. Bila kita hijrah ni, memang hijrah kita ni kadang-kadang bila kita fikirkan balik, manusia di akhir zaman ni, iman dia orang ni bukan lagi turun naik, iman kita keluar dan masuk. Jadi sekarang ni kita sentiasa kita nak masukkan kebesaran Allah. Macam kita katakan tadi, kita nak masukkan kebesaran Allah dalam hati kita. Kan kita nak dengar, kita nak lihat, kita nak memperkatakan, kita nak fikir tentang kebesaran Allah, supaya kebesaran Allah masuk dalam hati kita. Sampaikan Nabi pernah menasihati para sahabat, dia kata, jadidu imanakum, kan, perbaharuilah iman kamu. Sampaikan para sahabat pun bertanya, kaifan jadidu imanana ya Rasulullah, macam mana nak perbaharui iman saya Rasulullah? Rasulullah cakap apa? Afiru qauli la ilaha illallah, kan? Afiru min qauli la ilaha illallah. Sentiasalah memperkatakan perkataan la ilaha illallah. Jadi kadang-kadang kita kurang yakin. Kita kurang yakin dengan perkataan ni. Kita kurang yakin dengan perkataan ni sebab apa? Sebab kita sendiri kita tengok dalam lifestyle kita. Kita sentiasa memperkatakan la ilaha illallah, kita sentiasa memperkatakan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi bila kadang-kadang bila seruan azan tu ada, tak kira lelaki pun perempuan pun, kan, kita mendirikan solat ni, kalau boleh kita nak mendirikan solat seawal waktu, kan. Tapi bila kadang-kadang Allahu akbar, kita kadang-kadang berada dekat tempat-tempat yang tak tentu-tentu, kan. Kadang-kadang kita berada dekat, minta maaf cakap, dekat pasar raya atau dekat apa. Jadi dekat sini bila kita lebih membesarkan selain daripada Allah, jadi kita persoalkan balik dekat diri kita, ini salah satu puncanya. Kenapa tentang hijrah kita ni kadang-kadang kita nak istiqamah ni. Memang ini adalah satu mujahadah kita yang dipandang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita mendapat pandangan hina daripada manusia, tak apa. Allah Subhanahu Wa Taala boleh memuliakan manusia ni. Manusia-manusia yang tidur di kaki lima ataupun makan-makan daripada sisa-sisa tong sampah pun tanpa memberi segala-gala pangkat dan darjat. Allah Subhanahu Wa Taala boleh memuliakan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala boleh menghinakan raja-raja tanpa mengambil tahta-tahta dan kedudukan-kedudukan mereka. Jadi bila kita fikir balik, hati setiap manusia ni adalah hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta aja pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kekalkan iman kita, tepatkan iman kita, luruskan iman kita, kekalkan istiqamah kita dalam jalan Allah ni, insya-Allah. Mudah-mudahan. Sebab apa? Kalau kita sentiasa ingat perkataan la ilaha illallah ni, kita akan ingat selalu, insya-Allah. Mudah-mudahan kita boleh kekal istiqamah dalam hijrah kita. Sebab apa? Sebab bila kita kata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, kita dah boleh tahu dah benda-benda lain ni takkan menjadi keutamaan kepada kita. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan bila kita sentiasa ingat itu la ilaha illallah, perbaharuilah iman kamu, insya-Allah. Mudah-mudahan, insya-Allah, mudah-mudahan. Allah Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah.